Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya Aman Fikri bin Jamaluddin, nombor matrik 16BI01067. Pada hari ini akan membentangkan satu tajuk, iaitu perbandingan di antara konsep pengeluaran produk halal dan juga produk konvensional di Malaysia. Okey, secara ringkasnya di dalam tajuk ini saya akan terangkan konsep pengeluaran produk halal. Maknanya apa yang ditekankan di dalam produk halal bagi sebuah syarikat yang mengeluarkan produk halal, dan juga apa yang ditekankan di dalam pengeluaran produk bagi produk konvensional. Kiranya macam apa ciri-ciri dia, apa beza dia. Okey, dan juga yang digasihi Puan Farah binti Shah Wahid selaku syarah bagi subjek undang-undang halal dan fiqh kepenggunaan. Okey, kita teruskan dengan pengenalan, iaitu seperti yang kita sedia maklum bahawa yang pertama adalah penggunaan logo halal sebagai penanda aras yang sangat penting dalam penghasilan sesuatu produk. Okey, selalunya orang di Malaysia, terutama sekali orang Melayu lah yang beragama Islam, mereka sangat menitik beratkan logo halal bila nak beli suatu produk, supaya dia memudahkan lagi lah proses untuk beli produk tu. Sebab kadang-kadang ada setengah orang Melayu, diorang tak percaya dengan barang-barangan yang logo halal dia macam kurang jelas, ataupun logo halal dia ada isu dekat logo halal dia. Okey, seterusnya, perkataan halal itu sendiri adalah daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan ataupun dibolehkan. Dan yang seterusnya, kebanyakan pengguna tidak mempunyai maklumat yang cukup untuk membuat keputusan terhadap suatu pembelian barangan. Okey, ini seperti yang saya katakan tadi. Contohnya macam logo halal tu, ada setengah produk yang dijual di pasaran Malaysia ni, logo halal dia bukan daripada JAKIM. Maknanya logo halal tu daripada negara yang diimport bagi barangan itu. Contohnya macam negara Amerika, Korea, Jepun, China dan sebagainya. Jadi ada setengah pembeli dia akan berasa sangsi lah, kiranya was-was, ragu-ragu bila nak beli suatu barangan tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi pengeluaran. Okey, di dalam tajuk ini saya keluarkan dua definisi pengeluaran, iaitu dari segi ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Okey, bagi ekonomi Islam, ia adalah suatu usaha yang mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang terdapat dalam berbagai kurniaan ilahi serta mewujudkan satu aliran bekalan barangan dan perkhidmatan bagi mereka yang memerlukannya. Okey, bagi ekonomi Islam ni, suatu pengeluaran produk bagi ekonomi Islam ni dia adalah dalam ayat ni dia bagi tahu barangan tu dikeluarkan daripada kita mengambil kurniaan ilahi. Contohnya seperti lembu. Seperti yang kita tahu, lembu ni dia mempunyai banyak fungsi. Contohnya ada setengah orang jadikan lembu ini sebagai bekalan untuk makanan seharian. Dan ada juga orang gunakan lembu ni untuk memproses susu yang dihasilkan oleh lembu itu sendiri. Dan banyak lagi lah. Okey, seterusnya bagi ekonomi konvensional pula ialah pengeluaran ialah tindakan mengubah faktor-faktor pengeluaran kepada barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki untuk penggunaan dan pelaburan. Okey, seperti yang kita tahu, selalunya ekonomi konvensional ni dia lebih kepada profit lah, kira untung. Maknanya
pengeluaran suatu produk tu dihasilkan digunakan untuk pelaburan, pelaburan untuk masa akan datang. Kiranya untuk bagi inilah satu company tu atau syarikat tu, supaya bila dia keluarkan suatu produk, dia boleh jual produk tu untuk menampung syarikat itu sendiri, dan juga mengambil kira untung bagi pengeluaran suatu produk itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif pengeluaran. Ada 3 yang saya senaraikan untuk tajuk ini, iaitu untuk memenuhi keperluan orang yang di bawah tanggungan. Okey, contohnya seperti ibu bapa. Contohnya seperti ibu bapa, seperti yang kita tahu, ibu bapa mempunyai tanggungjawab iaitu anak-anak. Kiranya macam produk-produk makanan tu sendiri, produk-produk makanan tu sangat diperlukan oleh manusia lah untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan makan. Okey, seterusnya untuk menyediakan keperluan asas bagi memudahkan seorang untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, contoh bagi poin yang kedua ni, menyediakan keperluan asas adalah kita ambil contoh seperti baju, kereta, lepas tu contoh macam perkhidmatan kereta api, kapal terbang. Okey, seterusnya untuk menyediakan keperluan pada masa hadapan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan ciri-ciri pengeluaran yang halal dan suci. Yang pertama adalah sesuatu barang yang dikeluarkan hendaklah halal dan suci dari segi zatnya dan namanya. Contohnya seperti lembu. Maknanya dia daripada segi nama dia pun kita boleh tahu lembu tu adalah sejenis binatang yang halal untuk dimakan, dan juga halal juga daripada segi zatnya. Okey, yang seterusnya adalah setiap barangan yang dikeluarkan oleh pengeluar daripada sebuah syarikat hendaklah dengan cara yang betul, iaitu sah di sisi syarak. Contohnya pengeluar tu nak keluarkan satu barang tu tak bolehlah yang barang curi ke, ataupun barang yang dikeluarkan atas unsur riba, rasuah. Kiranya benda tu dia sangat-sangat ditegah daripada segi hukum syarak. Okey, kita teruskan dengan faktor-faktor pengeluaran. Okey, bagi faktor-faktor pengeluaran ekonomi Islam ada 2 yang saya senaraikan, iaitu al-thayyiban dan juga al-ris. Okey, al-thayyiban ni maksudnya dibenarkan. Macam yang saya beri contoh tadi ialah contohnya seperti lembu. Maknanya lembu tu adalah haiwan yang dibenarkan untuk diambil hasil daripada dia. Contohnya macam daging dia, susu dia. Okey, al-ris ni pula adalah rezeki. Contohnya macam rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Contohnya seperti seorang pekebun lah. Kiranya rezeki yang Allah berikan kepada dia dekat tanam-tanaman dia tu, dia jual untuk dijadikan produk. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, bagi faktor-faktor pengeluaran untuk ekonomi konvensional pula adalah ada 2 juga, iaitu barangan dan perkhidmatan. Barangan ni contohnya seperti kasut, lepas tu dompet, baju. Seperti yang kita tahu juga bagi konvensional iaitu bukan Islam, barang-barang dorang seperti kasut, baju dan dompet contohnya, kadang-kadang diorang ada unsur-unsur yang tidak dibenarkan daripada segi syarak. Contohnya kulit kasut tu sendiri bukan datang daripada kulit yang halal, contohnya datang daripada kulit khinzir. Okey, seterusnya pula adalah faktor yang seterusnya adalah faktor
perkhidmatan, iaitu contohnya seperti kita ambil bank lah. Bank konvensional dengan bank Islam, diorang mempunyai beberapa perbezaan. Contohnya seperti kiranya sesetengah proses yang digunakan oleh bank konvensional tu, dia tak boleh digunakan dalam Islam lah. Contohnya seperti yang kita tahu, bank-bank konvensional ni kadang-kadang dia ada unsur riba di dalam bank tersebut. Okey, selain itu kita teruskan dengan perbezaan di antara pengeluar Islam dan juga pengeluar konvensional. Okey, bagi pengeluar Islam perlu mengeluarkan suatu barangan atau produk yang berasaskan sumber mutlak, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seperti yang kita tahulah, kebanyakannya syarikat-syarikat Islam, terutama sekali Bumiputera lah, yang keluarkan produk-produk yang halal ni, halal dan thayyiban. Kebanyakan produk-produk tu adalah produk-produk yang dinyatakan halal dalam Al-Quran dan juga Sunnah, macam hadis Rasulullah SAW. Contohnya seperti kita ambil tadi lembu. Maknanya lembu tu sendiri memang di dalam Al-Quran pun ada nyatakan adalah sumber yang halal. Okey, seterusnya bagi pengeluar konvensional pula adalah pengeluar konvensional mengeluarkan sesuatu produk atau barangan yang bersumberkan akal fikiran manusia. Maknanya kat sini seperti yang saya nyatakan sebelum ini, bagi faktor-faktor pengeluaran, kebanyakan syarikat konvensional, diorang akan keluarkan satu produk tu memang dia punya tujuan utama dia adalah lebih kepada untung dan juga untuk masa depan punya perjalanan bagi satu syarikat itulah. Kiranya diorang memang sangat tekankan berapa banyak barang-barang yang diorang boleh jual, walaupun barang-barangan itu bukan barangan yang bersih ataupun bersih dan suci lah daripada segi syarak. Okey, seterusnya kesan penggunaan barangan pengeluaran Islam terhadap pengeluaran konvensional. Okey, yang pertama adalah barang-barang dan perkhidmatan yang haram dapat dihapuskan secara berkala. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, kasut, baju dan dompet. Ada setengah daripada barang-barang tersebut menggunakan unsur-unsur yang tidak dibolehkan. Contohnya menggunakan kulit khinzir. Kiranya mungkin kalau gunakan barangan Islam dengan lebih banyak ni, perkhidmatannya, syarikat-syarikat yang keluarkan barangan tu boleh dikurangkan dia punya pengeluaran dia di Malaysia secara berkala. Okey, seterusnya adalah peruntukan sumber dan pengeluaran Islam bertambah. Okey, kiranya kalau lebih banyak syarikat-syarikat Islam yang mengeluarkan barang-barang yang sah di sisi syarak, maknanya pendapatan bagi ekonomi Islam akan bertambah lah. Dan yang seterusnya, dapat mengurangkan penggunaan yang menjejaskan pengeluaran dan pengambilan dan pengamalan unsur-unsur Islam. Seperti yang kita tahu, kebanyakan produk-produk Islam ni kadang-kadang, biasalah, kadang-kadang produk Islam ni diorang ada haters. Jadi bila barang-barang Islam ni digunakan dengan lebih banyak, dia bolehlah tingkatkan lagi, orang kata, jualan dan juga untung bagi sebuah syarikat yang mengeluarkan produk-produk halal. Okey, seterusnya kita teruskan dengan contoh-contoh produk pengeluaran Islam dan juga konvensional. Okey, bagi contoh produk pengeluaran Islam, saya senaraikan dua, iaitu Ramly Burger dan juga Jalid. Okey, seperti yang kita tahu, Burger Ramly merupakan produk Bumiputera milik yang dimiliki oleh Ramly bin Mugni, yang telah menjadi salah satu makanan segera yang popular kat Malaysia. Burger Ramly ni
dia lebih mudah didapati dekat gerai makanan tepi jalan dan restoran. Dan Ramly, syarikat Ramly ini juga adalah sebuah syarikat yang dia bukan saja buat burger, malahan produk-produk lain contohnya seperti nugget, frankfurter dan drummet juga adalah antara produk yang dikeluarkan oleh syarikat Ramly ini. Okey, seterusnya adalah Jalin. Jalin adalah seperti yang kita tahu, Jalin ni terkenal dengan produk kicap dia, di mana sejarah penubuhan Jalin ni adalah pada tahun 1981 daripada syarikat Jalil Enterprise. Dan dia punya pengasas bagi syarikat ini adalah Allahyarham Datuk Abdul Jalil Long. Okey, seterusnya adalah pengeluar konvensional. Ada dua juga yang saya senaraikan di sini, iaitu New Balance dan juga Starbucks Coffee. New Balance ni sebuah syarikat yang terkenal dengan pembuatan kasut, sneakers dan juga kasut-kasut untuk hiking dan kasut untuk sukan lah sekali. Dan juga Starbucks ni pun tak asing juga bagi orang Malaysia, adalah sebuah syarikat yang memberi perkhidmatan menjual kopi, contohnya macam tea leaf. Okey, seterusnya kita teruskan dengan isu-isu yang berkaitan. Isu yang pertama adalah isu particute pork, iaitu khinzir jenama Knorr. Okey, isu ini dia berlaku pada tahun 26 Oktober 2016, di mana ramai pengguna di media sosial mula menularkan iaitu viral kan gambar particute pork jenama Knorr yang didakwa dijual di pasaran Malaysia. Seperti yang kita lihat di gambar, particute khinzir tu dijual bersebelahan dengan particute ayam. Dan berdasarkan seperti yang telah dimaklum balas oleh syarikat Unilever Malaysia Holdings Sdn Bhd pada 2018, iaitu bahawa pihak syarikat tidak mengimport atau mengedar sebarang produk particute pork tersebut di pasaran Malaysia, serta komited dalam mematuhi peraturan dan standard berkaitan halal selaku pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah. Di mana di sini berkemungkinan besar adalah parti ini dijual oleh kedai-kedai runcit yang diusahakan secara sendiri, oleh kiranya macam bisnes sendirilah, oleh individu. Seterusnya isu yang kedua adalah isu daripada syarikat New Balance, seperti yang saya senaraikan di bawah pengeluar konvensional tadi, di mana pada tahun 2015 terdapat sebuah kedai di Pulau Pinang, tak silap saya, dia telah meletakkan barangan kasut diorang yang mempunyai material daripada kulit khinzir di hadapan kedai. Maknanya kiranya kasut yang ada material kulit khinzir tu diletakkan di betul-betul bila kita nak masuk kedai je, benda tu ada kat depan kedai. Dan dia punya, orang kata macam pemberitahuan bahawa kasut itu mempunyai material daripada khinzir itu diletakkan secara dalam notis yang kecil, mana orang tak nampak pun benda tu. Jadi perkara itu telah membuatkan kebanyakan ramai orang Malaysia sangat marah. Okey, seterusnya kesimpulan bagi tajuk ini ialah, kesimpulannya memang tidak dapat dinafikan bahawa industri halal berkembang atas beberapa faktor. Namun perkembangan industri halal juga mendatangkan pelbagai kebaikan kepada ekonomi negara kita. Dan sekiranya industri halal berkembang dengan pesat, keadaan ini membolehkan imej negara Malaysia pada peringkat global lebih terjamin. Okey, itu sahaja sikit daripada saya. Sekian. Assalamualaikum.